Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujung minggu kita adalah hujung minggu kita bersama dengan Al-Quran. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Penonton, episod pada pagi ini adalah satu episod yang sangat penting kepada saya dan juga kepada semua pelajar-pelajar pengajian Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, kerana pada hari ini topik pengajian kita adalah tafsir dan taranum. Kita akan tadabbur, kita akan menafsir ayat surah Ghafir ataupun nama lainnya adalah surah Al-Mu'min. Kita fokus kepada ayat 84 dan juga 85. Tajamkan pemikiran anda, kita akan tadabbur ayat demi ayat. Penonton, sebelum saya lanjut ke hadapan, izinkan saya untuk bagi satu perumpamaan ringkas sahaja. Pernahkah kita terlintas cara Nabi SAW menerima wahyu? Bagaimanakah keadaannya? Adakah apa-apa pengorbanan Nabi SAW dalam menerima wahyu? Memandangkan kita dalam subjek, memandangkan kita dalam tafsir dan juga taranum, cuba kita fikir-fikirkan, cuba kita kaji semula ilmu ulumul Quran. Ini sebagai satu homework tambahan kepada kita semua, insya-Allah. Dan seperti biasa penonton, kita semakin rancak dalam bidang ilmu. Meja akademik Tanyalah Ustaz, saya tidak berkeseorangan. Turut bersama dengan panel kita pada pagi ini Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Ustaz nampak macam dah tak sabar dah Ustaz. Ya. Sebab hari ni kita nak khatam surah Ghafir. Betul. Penonton, pagi ini, hari ini Ustaz merupakan hari yang sangat penting kepada kita, di mana kita akan khatam surah Ghafir 85 ayat. Jadi saya kira ada lebih baiknya penonton, kalau saya sibukkan anda, saya cadangkan setiap satu isi rumah kita ada satu tafsir pimpinan Ar-Rahman. Jadi macam biasa penonton, sediakan catatan anda. Sila buka Al-Quran anda pada halaman 1262, lihat pada ayat 84, 85 dan kita ada nota kaki di situ. InsyaAllah. Kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran, seterusnya tadabbur 2 ayat kepada kita semua, insyaAllah. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i Nizal, kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita ditidurkan untuk seketika, dan kepada Dia juga kita akan dikembalikan. Sama-sama kita memperbanyakkan lafaz Alhamdulillah kerana banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang belum habis dan belum sempat sebagian kita untuk mensyukurinya. Tuan-tuan dan puan, para penonton yang saya kasih sekalian, surah Ghafir ayat 84 dan 85. Pagi ini kita sama-sama membaca dulu dengan taranum Nahawan. Lagu favourite saya Ustaz. Oh, favourite Alhamdulillah. Baik, kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'au ba'sana qalu وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُنْ
سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terjemahan bagi ayat 84. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman kepada Allah semata-mata dan kami kufur engkar kepada benda-benda yang dengan sebabnya kami menjadi musyrik. Ayat 85. Maka iman yang mereka katakan semasa mereka melihat azab kami tidak berguna lagi kepada mereka. Yang demikian adalah menurut sunnatullah, iaitu undang-undang peraturan Allah yang telah berlaku kepada hamba-hambanya, dan pada saat itu rugilah orang-orang yang kufur engkar. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, dua ayat ini adalah menggambarkan suatu keadaan bagaimana kaum yang telah engkar kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ditimpa azab. Cumanya kaum yang mana, individu yang mana, kumpulan yang mana tidak dinyatakan dalam ayat 84 dan 85. Kerana tidak perlulah diulang-ulang beberapa kali sebut setiap kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah, sedang kaum Quraisy mereka tahu kaum-kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rentetan daripada perbincangan kita semalam ayat 82 dan 83. Allah minta kita berjalan di atas permukaan bumi. Allah minta manusia berjalan di atas permukaan bumi. Allah minta kaum musyrikin, kaum Quraisy yang selalu berkelana ke Syam dan Yaman supaya membuka mata kepala mereka melihat segala kemusnahan yang berlaku ke atas umat-umat terdahulu supaya mengambil pengajaran. Ke mana mereka pergi? Mereka yang gagah perkasa, mereka yang penuh dengan kuasa, mereka yang pernah mencipta tamadun, sejarah, ke mana mereka pergi? Mereka semua sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditelan perut bumi. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala gambarkan di antara punca keengkaran mereka ialah mereka rasa sudah cukup dengan apa yang mereka ada. Ilmu yang mereka ada, teknologi yang mereka capai pada masa itu dengan kecanggihan-kecanggihan capaian mereka dan juga inovasi-inovasi mereka, mereka rasa sudah cukup. Tak perlu kepada seorang Rasul yang mengajar mereka supaya sembah Tuhan yang satu. Mungkin mereka rasa dengan tidak menyembah Tuhan yang satu, mereka masih lagi dapat capai kejayaan. Sedangkan itu bukan sifir yang dikehendaki oleh Tuhan. Sifir yang dikehendaki oleh Tuhan, iman itu didahului sebelum amalan-amalan lain. Sebab iman itulah yang akan menjadi bekalan baik untuk membentuk kita kekal menjaga segala macam kejayaan, kemajuan, supaya tidak ada unsur-unsur kerosakan dan juga kemusnahan. Tapi disebabkan mereka engkar, mereka mengejek-ejek, mereka tanpa segan silu mempersenda segala dakwah dan juga ajakan Nabi dan Rasul. Dalam ayat 84 dan 85, Allah beritahu bagaimana mereka yang dulu ejek, tak percaya, mempelekeh, hari ini didatangkan azab depan mata. Bila didatangkan azab depan mata, apa respon mereka? Allah gambarkan ayat 84. Falamma ra'au ba'sana. Apabila mereka melihat dengan mata kepala mereka akan azab kami. Dia sebut perkataan ba'sana. Dia tak kata dalam falamma ra'au azabana. Azab kan? Kalau direct translate kita kata falamma ra'au azabana. Tak sebut azab tapi sebut ba'sana. Ba'sana bu'us ni dia satu perkara yang dibenci, tidak disukai. Benda yang kamu tak sukai itu adalah azab aku. Azab yang menimpa kamu adalah benda yang kamu tak sukai. Siapa yang suka azab? Ada siapa-siapa nak minta kiamat berlaku sekarang? Ada siapa-siapa minta supaya kemusnahan datang? Mestilah tak ada. Tak siapa sanggup. Betul. Ba'sana bila melihat
suatu yang mereka tak suka itu berlaku. Sebab dulu kamu yang minta. Wa'ad, hadzal fath, hadzal wa'ad. Wa yaquluna mata hadzal wa'ad. Bila akan berlaku, hey Nabi? Balik-balik ulang bila nak berlaku, bila berlaku. Sekarang berlaku. Bila berlaku, qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Tiba-tiba beriman. Bila melihat azab itu berlaku di depan mata, mereka pun surrender kata, qalu amanna. Hari ini kami beriman. Hari ini kami beriman. Iman itu adalah disebabkan setelah mereka melihat azab yang sedang berlaku. Sama dengan kisah Fir'aun. Fir'aun masa atas darat, dia bukan main angkuh lagi. Bongkak. Bila sudah ada di tengah laut, air sudah mula rapat dan melemaskan Fir'aun. Pada masa itu Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ini yang disebut oleh Fir'aun. Dia kata, aku beriman sekarang dengan Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Aku tergolong golongan orang yang Islam, yang menyerah diri. Terima tak terima? Tak terima. Last minute tak terima. Sebab nak tunggu benda tu berlaku, baru kamu nak terima. Dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mesti lihat, baru kita nak percaya. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah iman penyerahan. Walaupun banyak perkara. Kiamat kita tak nampak. Akhirat kita tak nampak. Syurga kita tak nampak. Neraka tak nampak. Titian sirat kita tak nampak. Semua kita tak nampak. Tapi semua yang tak nampak ini disebut sebagai ghaibiyat. Beriman kepada perkara-perkara ghaib. Beriman kepada perkara-perkara sam'iyat. Sam'iyat, benda yang dengar tak dilihat oleh kepala mata. Cuba ibu ayah perhatikan surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Awal-awal lagi. Orang yang dapat petunjuk hidayah tu, hudal lil muttaqin ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mendapat hidayah, orang yang bertakwa, indikator takwa itu adalah bermula dengan beriman dengan perkara ghaib. Patah balik ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raib. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala guna raib, tak guna syak? Sedangkan dalam Quran dia guna perkataan syak, tapi di situ guna perkataan raib. Why? Sebab raib ini adalah permulaan keraguan. Permulaan keraguan dinamakan raib. Penghujung keraguan itu dinamakan sebagai syak. Syak dengan ragu ni tak sama. Raib dengan syak mengikut indikator Quran tak sama. Raib, awal-awal lagi, you dah ragu dah. Raiba fi. Raiba, awal-awal lagi. Maksudnya, kenapa Allah tak dalam ayat kedua? Sebab perjalanan surah Al-Quran ini panjang lagi. So, bila kamu baca Quran, tidak boleh ada sedikit pun rasa ragu. Masya Allah, hebat you susunan cannot start. Tak boleh. Kalau yang tu mula, yang hujung tu akan rosak. So, sebab itu kena gunakan raib. Jadi, awal-awal lagi Allah dah beritahu, la raiba fihi. Bil ghaib. Bil ghaib. Perkara ghaib. Jadi kamu tak beriman. Bila lihat kepala mata berlaku, baru nak beriman. Jadi tak jadilah. Qalu amanna billahi wahdahu. Kemudian pula, mereka kata wahdahu. Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Itulah yang Nabi-Nabi sebut. Tuhan itu satu. Jangan sembah yang lain. Jangan sembah idol-idol lain. Jangan batu-batu itu dipahat bagi tangan, kaki dan sebagainya. Kemudian kamu nak sembah. Pokok tu jangan dipahat. Buat rupa bentuk kemudian sembah. Itulah yang Nabi sebut sekian hari. Mesej pesanan yang sangat jelas dan juga ringkas sebenarnya Ustaz ya. Yeah. Saya sangat tertarik dengan poin Ustaz tadi, di mana Al-Quran ini dimulakan dengan kalimah tidak ada keraguan padanya pada awal permulaan Al-Quran. Kerana panjang lagi perjalanan kita. Penonton, kita tawakuf seketika, hadamkan ilmu kembali selepas ini.
Penonton, pada awal permulaan kalimah Al-Quran itu sendiri dinyatakan kepada kita tidak ada sebarang keraguan, syak padanya. Hebat susunan di dalam Al-Quran ini, sebagaimana kata Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, penceritaan Al-Quran ini masih lagi panjang, Ustaz, ya, dan hatta episod untuk tafsir dan taranum itu sendiri memakan masa yang masih lagi panjang. Penonton, pinjamkan kepada saya fokus anda, Ustaz. Kita teruskan pada perbincangan, insya-Allah. Ya, terima kasih Dain Nizal. Kepada para penonton yang setia bersama kami, terima kasih. Kita sambung lagi. Ayat yang ke-84. Kita hadam betul-betul. Kita cuba cari segala macam rahsia dan juga keunikan yang ada pada kalam Tuhan. Pasti tuan-tuan akan terpegun. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita bagaimana kaum yang melihat kemusnahan berlaku di depan mata baru melangkah ke arah untuk beriman. Baru nak sedar, nak beriman, kena beriman. Betul lah apa yang disebut oleh Nabi-Nabi ni, betul lah apa yang disebut oleh Rasul-Rasul ini, kiamat betul-betul berlaku, kerosakan betul-betul berlaku. Pada masa itu mereka sebut, qalu amanna, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Semata-mata. Maksudnya dia nak taukidkan, kalau dia sebut, qalu amanna billah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Boleh juga. Tapi dia nak taukidkan kami beriman kepada Allah semata-mata. Maksudnya tidak akan ragu lagi dah. Tidak akan ada sebarang patah balik. Tapi persoalan kita dah ini, Zal, dan juga para penonton. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami kufur. Kami kufur engkar kepada benda-benda yang dulu kami sembah. Ataupun yang dulu kami jadikan, kami syirik. Kami lakukan musyrikin. Kunna musyrikin. Begini. Takkan serapuh itu. Takkan serapuh itu. 40 tahun kau sembah selain Allah. Tiba-tiba tengok kiamat. Tiba-tiba tengok satu kemusnahan. Azab Allah datang. Immediately you change. Takkan serapuh itu. Maksudnya, itu juga sekaligus menggambarkan bahawa apa yang you sembah selama ini, you sendiri tak confident. Tak confident, betul tak? Dia tak ada confident. Kalau dia confident, takkan hujung itu dia nak, tiba-tiba dia nak tukar change. Semudah itu. Semudah itu. Dia tukar. Dia tukar dia punya kiblat. Semudah itu. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Pandai pula you sendiri bagi tahu you musyrik dulu. Betul lah selama ini kami sembah selain Allah, kami ni musyrik. Kami ni chance have been given to you. Kan dalam surah walau tara mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna kunna muqinun. Kan bila dihadap Tuhan di mahkamah Tuhan, masing-masing kufar ataupun mujrimun, orang yang sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala sedang tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dan melihat kebenaran hari mahsyar itu, mereka kata, wahai Tuhan, apa kata engkau kembalikan kami ke atas permukaan bumi ini? Farji'na na'mal salihan inna kunna muqinun. So, keyakinan apa yang akan memberi manfaat pada hari tersebut? Sebab itu para ulama sebut, contohnya Ibnu Katsir sebut, ayanu wuqu'al azabi bihim. Mereka melihat dengan mata kepala. Lalu mereka menyebut, wahadullah. Mereka bila sebut, wahdahu, hanya semata-mata Allah yang kami akan sembah selepas ini. Wahadullah azza wa jalla wa kafaru bitaghut. Mereka pada masa itu juga mereka mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan kufur kepada taghut, penyembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin haitsu la tuqalu al-atharat wa la tanfa'u al-ma'dhirah. Pada hari tersebut tidak akan Allah terima sebarang excuse, mohon melepas diri ni Tuhan takkan terima. Chance have been given to you. Contoh dalam kisah Fir'aun, kita sebut kisah Fir'aun. Masa Fir'aun lemas tu, Fir'aun beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia nak beriman. Dia katakan wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Diminta supaya iman dia itu diiktiraf dan diberi pengiktirafan dan diterima oleh Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima iman si Fir'aun ini. Sebab dia dulu
mufsidin, termasuk dalam orang yang melakukan kerosakan. Betul. Yang uniknya ada satu cerita lagi Da'i Nizal. Masa Firaun tengah lemas ni, dia nak beriman pada Allah, datang malaikat Jibril, dia tolak air masuk dalam mulut dia. Dia pukul dengan sayap dia biar air masuk dalam mulut Firaun. Masuk air, masuk. Sebab sekiranya dia malaikat Jibril sebut, aku tahu wahai Tuhan, sekiranya aku tahu sifat kasih sayang engkau ni ada kemungkinan memberi keampunan pada Firaun. Jadi aku tak mau biar Firaun mati dalam kekufuran. Sebab kejahatan Firaun itu aku tak boleh accept dah. Apa saja kalimah taubat yang diucapkan tak boleh terima. So itu keadaannya. Jadi wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Chance have been given. Sebab itu dalam hadis-hadis yang sahih, taubat ini Da'i Nizal adalah sebelum nyawa itu sampai ke penghujung kerongkong. Inna Allah yaqbalu taubata an ibadihi ma lam yugharghir. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat seseorang itu selagi mana nyawa itu tidak sampai ke pangkal kerongkong. Tak sampai kat sini. Biasa kita tengok orang nazak sampai kat sini. Dia nazak itu gambaran nazak. Tetapi bila sudah melihat suatu keadaan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam bentuk azab, baru kita nak patah balik, baru kita nak beriman, pada masa itu sudah terlambat. Sudah terlambat. Sebab itu daripada sekarang berubahlah, jadilah orang baik, berimanlah kepada Allah. Yang dapat dilihat, yang tidak dilihat, semua yang disebut dalam Al-Quran, semua itu adalah benar. Beriman dan percaya sekuat mungkin dan jadikan itu sebagai panduan hidup. Barulah kita dekat akhirat Quran akan berhujah mempertahankan kita dan kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ulasan dan juga pandangan yang dapat kita kongsi bagi ayat 84 untuk pagi ini Da'i Nizal. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Ustaz. Peluang sentiasa ada kepada kita semua. Ustaz, saya mohon mandat daripada Ustaz untuk kita baca soalan FB boleh? Boleh, insya-Allah Ustaz telah pun bersedia. Dan penonton, seperti biasa kita memartabatkan bahasa Melayu guna pelarasan bahasa yang betul. Dan untuk pemanggil kita, satu soalan untuk satu pemanggil, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita teruskan dengan soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini. Soalan dari saudari Izzara Zulaika, merujuk kepada ayat 84. Bagaimana bagi orang yang lari dari hukuman di dunia apabila di mahkamah dunia ada yang kerana takut dihukum kerana sanggup mereka melakukan sumpah palsu? Apakah di sini menjelaskan ketika di dunia seseorang itu dapat lari dari ditimpa musibah, namun ketika pengadilan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak berguna lagi kerana Allah Al-Adil yang Maha Adil mengadili segala kebaikan dan keburukan seseorang itu? Kita mohon pencerahan Ustaz, insya-Allah. Ya, pertama sekali bagaimana bagi orang yang lari dari hukuman di dunia apabila di mahkamah dunia. Maksudnya dia tak terlepas daripada hukuman. Ada yang kerana takut dihukum sanggup mereka melakukan sumpah palsu. Maksudnya takut dihukum di mahkamah. Dia buat sumpah palsu. Dia begini, mahkamah-mahkamah yang ada di dunia ini adalah dia based on evidence based. Maksudnya sejauh siapa yang boleh kemukakan bukti kepada hakim, kepada judge, dan bagaimana pembelaan itu dilakukan oleh kedua-dua belah pihak dalam sesi perbicaraan dalam mahkamah. Mesti ada pendakwa, mesti ada pendakwa dan pembela. Lihatlah kekuatan masing-masing, evidence dikemukakan. Kalau menyokong dan juga benar apa yang didakwakan, barangkali dia akan jatuhkan hukuman. Mungkin juga apa yang dakwakan itu dibela oleh peguam bahawa itu tidak tepat dengan hujah-hujah yang lain, dengan alasan-alasan lain. Sampailah hakim benar-benar yakin dengan kedua belah hujah dan memilih salah satu hujah sebagai alasan yang kukuh untuk menjatuhkan hukuman. Ada juga orang terlepas. Tidak terlepas kerana tidak cukup evidence. Di mahkamah Tuhan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar biji zarah. Zarah ni kita simple lah, biji sawi. Biji sawi itu sebagai umpama lah. Padahal zarah lebih kecil daripada itu. Allah nak gambarkan biarpun kebaikan itu sebesar biji zarah, tetap dibalas oleh Tuhan. Kejahatan biarpun sebesar biji zarah,
pasti akan dibalas oleh Tuhan. Sebab itu adanya kiamat. Adanya kiamat salah satu sebab adalah supaya mereka yang terlepas daripada hukuman di dunia dihadapkan di hukuman di akhirat untuk kembalikan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun dia lari, dia macam mana pun manusia yang buat salah ni, dia tahu dia salah. Dia tahu dia buat salah. Dia tahu dia buat salah, tetapi dia tak sanggup untuk melalui hukuman, maka dia hirelah lawyer untuk membela keadaan dia. Jadi kita yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita akan diadili, akan diberi balasan mengikut apa yang telah dikerjakan di atas permukaan bumi ini. Biarpun kita terlepas daripada hukuman di mahkamah yang ada pada hari ini dunia, tapi mahkamah Tuhan tak ada siapa yang boleh lari. Sebab malaikat kanan kiri sentiasa mencatat. Kan? Yamin, shimal. Kanan kiri ada malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat-malaikat ini mencatat baik buruk kita. Nanti di akhirat kita akan lihat tangan kanan ke tangan kiri kita dapat catatan. Tidak ada yang akan terlepas sama sekali. Penonton, manusia tahu bila dia buat salah. Persoalannya bila kita nak taubat. Baik, kita hadamkan ilmu, kita muhasabah terlebih dahulu. Kembali selepas ini. Penonton tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya nak sebut satu perkara. Antara keunikan manusia, ini kata-kata Ustaz tadilah, saya ulang Ustaz ya. Keunikan manusia itu sendiri adalah dia tahu apabila dia buat salah. Persoalannya, adakah diperbetulkan ataupun tidak. Itu poin yang sama-sama kita kena fikirkan. Baik, insya-Allah. Penonton, kita nak raikan pemanggil kita yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Nizal dan Datuk Muhammad Farid Rawi Abdullah. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Datuk ya. Datuk dah jelas tadi. Apa yang biasa berlaku lah. Memang ini lumrah berlaku. Manusia ni dia tahu dia buat salah, tapi dia buat tak tahu je Ustaz. Ni Datuk, itu yang jadi masalahnya. Soalan saya begini Datuk, kadang kita dah sedia maklum, pepatah Melayu pada sebut Datuk, menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian dah tak ada guna dah. Jadi soalan saya, apabila manusia ni dia faham, dia dengar dah ayat Quran tu, bukan dia tak dengar, tapi yang masalahnya dia sami'na wa ata'na tu tak ada. Dia dengar tapi dia tak taat. Sepatutnya dia dengar, dengar dan kami taat, kami dengar dan kami taat. Itu yang paling penting. Jadi soalan saya, apakah cara, kaedah terbaik ataupun pelan tindakan yang harus kita lakukan supaya kita dengar dan kita taat? Sami'na wa ata'na. Jangan kita dengar tapi buat tak tahu je. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ni Datuk. Ini masalah manusia yang supaya kita tak menyesal kemudian yang dah tak ada guna lagi Datuk. Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas soalannya Tuan Haji Omar. Ustaz, kita mohon jawapan insya-Allah. Ya, terima kasih kepada Tuan Haji Omar atas soalan tadi. Tahu tapi buat tak tahu. Dia tahu benda tu salah tapi dia buat juga. Ataupun the bad habit never die. Barangkali dia punya tabiat yang tak elok itu, dia sukar untuk ditanggalkan daripada riwayat hidup dia. Macam mana pun manusia diberi peluang oleh Tuhan untuk berubah. Chance have been given to you. Maksudnya Allah beri kita banyak peluang dan banyak situasi yang menggambarkan Tuhan masih sayang, masih kasih kepada kita supaya kita membuat perubahan dalam kehidupan kita. Dia berbeza dengan kisah Nabi Adam AS. Nabi Adam AS bila engkar pada perintah Tuhan, Allah tanggalkan pakaian, kemudian Allah hantar ke bumi. Tanggalkan pakaian itu adalah satu bentuk punishment ke atas Nabi Adam AS. Hari ini orang buat salah, tak ada siapa pun yang tertanggal pakaian dia. Semua elok tutup. Kalaulah tiba masa, kalaulah Tuhan letakkan hukuman Dai Nizal,
You buat salah, tanggal pakaian. You buat salah, tanggal pakaian. Elok jalan, terlondeh seluar. Jadi benda tu tak berlaku. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menutup keaiban kita. Menutup keaiban kita supaya kita mengambil peluang yang diberikan itu dan berusaha menyusun strategi untuk berubah. Berubah. Jadi jangan sampai kita dah sampai ke hujung hayat tak berubah. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, akal kita boleh berfikir, hati kita boleh menilai, boleh mengimbangi mana baik, mana buruk, supaya kita dapat berubah. Sebab Nabi sebut, illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak ada rasa malu, maka lakukanlah apa yang kamu rasa kamu nak buat. Dan nafsu manusia ini sentiasa mengajak kepada kerosakan dan juga perkara-perkara buruk. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Dalam jiwa manusia ini selalu bertembung, nak buat baik, nak buat buruk, nak buat baik, nak buat buruk. Daripada awal kita lahir sampailah kita nak mati, kita akan ada pertembungan tersebut. Tapi manusia ini uniknya Tuhan beri dia satu naluri untuk memilih. Fahadainahu najdain. Bila you sampai dekat penghujung sempang tu, that is your choice. Kanan pergi benda baik, kiri pergi benda buruk. Sampai situ, you punya pilihan. Tak bolehlah dekat akhirat besok kata, Tuhan, engkau yang dorongkan aku buat benda salah. Tidak, benda tu tak akan wujud. Tidak akan diberi peluang untuk berhujah demikian. Walaupun akan ada orang merasakan bahawa ialah mazhab Jabariyah, Qadariyah. Ni kan begitu sifat mereka. Jadi sebab itu, Tuan Haji Omar dan juga pesanan untuk saya, untuk kita berubah. Dan jangan dibiarkan diri kita ni terus berada dalam suatu kesalahan yang barangkali menjadi kemurkaan Tuhan. Mudah-mudahan tidak sama sekali, insya-Allah. Baik penonton, kita raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum Tuan Haji Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Nizar dan Doktor. Okey, soalan saya. Sebelum saya nak tanya soalan Ustaz, saya nak mohon bacakan satu ayat lah Ustaz ya. Boleh. Ustaz tolong pembetulkan, insya-Allah. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين صدق الله العظيم. Okey, soalan saya Doktor. Ya. Ini adalah mengakhiri surah Kafir. Jadi soalan saya, apakah ibrah yang dapat diambil sebagai pegangan bagi memantapkan keimanan kita? Itu soalan saya pagi ini, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon jawapan Ustaz, insya-Allah. Ya, terima kasih kepada Cik Ismail atas bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim sebentar tadi. Kalau tanya pada saya apa yang perlu dibetulkan, pertama sekali Haji Ismail bacaannya bagus, alhamdulillah. Cuma yang perlu dibaiki ialah sifat istifal. Nizal biasa dengar sifat istifal. Istifal ini kedudukan mulut kita ni tegak. Dia bukan memoncong, dia bukan ke tepi, bukan ke tengah. Maksudnya tegak. Saya dengan izin. A itu sifat istifal. Contoh saya baca. Pada kalimah. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tak perlu moncong pun. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu. Sebab tak ada huruf yang berbaris depan dan tak ada huruf waw. Baris depan ku, lu, mu. Itu kan baris depan kena moncong. Ataupun waw kena moncong. Kalau tak ada tak payahlah. Contoh falamma. Falamma ra'au ba'sana qalu. Baru moncong. Tapi kalau falamma ra'au dia jadi lain. Jadi Haji Ismail kena berusaha biasakan sengih. Terapi tu Haji Ismail, sengih. Falamma ra'au ba'sana qalu. Kena berlatih macam tu. Itu satu.
Yang tu saya nampak kalau boleh dibaiki, bunyi bacaan tu akan nampak lebih menarik. Terima kasih Haji Ismail. Adapun berkaitan soalan kesimpulan apakah intipati yang kita boleh ambil daripada surah Ghafir daripada ayat 1 hingga 85, pastinya banyak perkara yang kita boleh ambil pengajaran. Di antaranya janji Allah Subhanahu Wa Taala mengenai hari kiamat. Mengenai hari kiamat, pembalasan, dia bukan sekadar berlaku kiamat, juga berlaku pembalasan. Kemudian perutusan nabi-nabi kena beriman. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan nabi dan rasul itu diutus kepada sekalian manusia supaya menjadikan mereka sebagai rujukan. Jadi jangan pernah ada di kalangan kita yang kufur kepada nabi, kufur kepada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah pembalasan. Hari pembalasan, akhirat itu adalah hari pembalasan. Buatlah baik, kumpullah amalan sebanyak mungkin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, Allah gambarkan kisah seorang lelaki yang yaktumu imanahu. Seorang lelaki yang sembunyikan iman. Iman itu disembunyikan untuk sementara sebab ada ancaman di kalangan pembesar Fir'aun. Kalaulah iman itu didakan, mesti dia akan diambil sesuatu tindakan. Tapi Allah nak gambarkan iman lelaki itu walaupun berada dalam environment yang agak mencabar, tetapi dia tetap beriman. Maksudnya jangan ada di antara kita yang memberi alasan environment telah mempengaruhi kita untuk menjadi begini dan begitu. Fir'aun kot mengaku diri dia Tuhan, tapi lelaki itu tak kata Fir'aun Tuhan, kata Allah sebagai Tuhan. Yang dapat saya tangkap Ustaz, sebenarnya ya, ini membawa makna kepada kita semua, itu bukan satu alasan Ustaz ya. Yeah. Bukan satu alasan untuk kita berikan. Hatta dalam Al-Quran sendiri ada dia berikan contoh terbaik untuk kita semua. Penonton bersedia dengan buku nota anda, nanti kami akan berikan pengajaran untuk surah Ghafir ini kembali selepas ini. Penonton tanyalah Ustaz, Masya Allah saya sangat gembira sangat, excited kita sebenarnya Ustaz pagi ni. Kita berjaya mendidik masyarakat kita untuk cinta Al-Quran dan menjadi ejen penyebar kebaikan. Pagi ini saja Ustaz, 2.8K, 2.8 ribu orang share Facebook live. Tanyalah Ustaz, ramai orang dah mula berjinak-jinak untuk belajar tafsir, taranum dan sebagainya. Jadi jom kita buat amal kebaikan pahala di hujung jari. Seperti biasa, kita ambil gadget kita dan kita kongsi Facebook live Tanyalah Ustaz. Tajuk pada hari ini, fokus sayang pada Al-Quran. Baik, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya, iaitu Tuan Ilyas Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Nizam dan juga Prof Muhammad Farid tadi ya. Ya, sila. Semoga sihat. Alhamdulillah. Dia bagi perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Soalan saya di sini, kita dah dengar hurai panjang oleh Prof tadi. Saya tak mahu kita jadi seperti Fir'aun, Haman dan Qarun. Jadi persoalan saya di sini, saya ada seorang kawan. Kawan ni memang jauh daripada Allah. Soalan tak nak apa tak nak. Jadi saya terpaksa masuk ngikut rentak dia. Dia seorang yang peminat tegar hiburan ni. Jadi saya masuk, saya dengar muzik-muzik lagu-lagu. Dalam pada itu saya mereka sulam lah. Mengajak dia supaya solat. Jadi dia ni rajin untuk bersedekah, buat kebaikan, bercakap semua elok baik. Tapi saya katakan kepada dia, kalau tak solat, segala amalan tidak diterima. Seperti umpama kita buka akaun bank lah. Kalau tak ada akaun bank, di mana duit kita nak simpan? Umpama solat itu seperti buku akaun bank lah. Jadi dia kata selama 4 tahun dia dah mula tertarik dengan apa yang saya berkatakan, tetapi masih lagi niat untuk mengerjakan solat. Setiap kali saya mengajak solat, dia kan diam saja.
bagaimanakah cara dia untuk mengajak sahabat saya ni? Saya mengatakan kepada saya sayang kepada dia. Saya tak mau saya saja seorang yang masuk ke syurga. Saya nak tarik dia masuk ke syurga sama dengan ahli keluarga saya. Minta pencerahan daripada Prof. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda seorang sahabat yang cakna. Kita mohon jawapan bernas daripada Ustaz. Silakan. Masya Allah, Haji Ilyas pagi ni telah sentap sanubari saya ni. Bagaimana kesungguhan seorang sahabat yang melihat sahabat seorang lagi ni, ya sahabat kawan kan, ditumpahkan penuh kasih sayang. Kemudian lihat kawan tu tak solat, dia rasa yang macam untuk dia. ada tanggungjawab. Jadi Masya Allah, saya rasa kagum dengan sifat tersebut. Semoga Allah berkati, semoga Allah rahmat Tuan Haji Ilyas dan juga terus diberi kekuatan untuk mengajak kawan-kawan di luar sana. Dan begitu juga sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi apapun Haji Ilyas telah buat yang terbaik. Tuan telah buat terbaik mengajak saudara kawan itu supaya solat. Tidaklah menjadi satu kesalahan bila Haji cari jalan untuk berdakwah dengan dia ni. Dia minat hiburan. Jadi kita pun buatlah minat hiburan juga. Tapi tak adalah sampai kita lalai, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hiburan itu Haji cuba tarik dia untuk solat, macam umpama tadi akaun bank lah. Kalau solat ini adalah umpama akaun bank, kalau akaun bank tak ada, nak simpan duit mana? Sedekah-sedekah, amal jariah yang lain semua. Itu bentuk-bentuk ungkapan yang saya yakin boleh ketuk pintu hati sahabat kita. Semoga beliau terus kekal solat dan diberi kekuatan untuk kembali solat dan melihat mukjizat solat, melihat kehebatan solat. Bagaimana solat ini akan membuka 1001 macam pintu rezeki dan juga penyelesaian. Solat itu adalah unik, sangat luar biasa. So itu di antara perkara yang saya yakin perlu disampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang susah nak solat. Solat ni kalau ikutkan dia, kalau zuhur 8 minit, itu Ustaz punya sipil lah. Zuhur 8 minit. Maghrib, kalau setiap satu rakaat ni Da'i Nizal, ya, mengikut kiraan saya 2 minit. Pendeknya Ustaz. Saya ambil 24 jam itu saya bagikan kepada seperti mana zakat. Zakat 2.5, jadi solat juga 2.5 daripada 24 jam. Jadi dapatlah 36-37 minit untuk 5 waktu solat. 5 waktu solat itu kita pecahkan. Saya pecahkan, saya dapati paling tidak, ini paling tidak tau. Adalah paling istimewa. Tapi paling tidak setiap rakaat kena 2 minit. That is very minimum masa yang kita peruntukkan untuk solat. So kalau kita lihat dari sudut situ, taklah satu yang membebankan. Solat ini ada wuduk, boleh ambil wuduk. Kalau tak boleh ambil wuduk, air tak ada, boleh tayamum. Solat kalau berdiri, kalau larat berdiri, solat larat berdiri. Kalau tidak, solatlah duduk. Kalau solat dalam bilik boleh, solat atas kenderaan boleh. Jadi solat ini ditegakkan, dilakukan di mana saja kita berada. So kena juga pujuk dia dan kita teruskan sampai satu ketika dia dah boleh auto solat. Dah boleh auto solat, maksudnya tanpa disuruh dia dah melihat kekuatan solat. Saya ada beberapa orang kawan juga, sama juga cerita macam saudara kita Cik Ilyas tadi. Yang saya dapat kawan-kawan yang tak solat, yang alhamdulillah dan Nizal, sekarang saya malu dengan dia orang. Dia orang tak tinggal tahajud. Ada kawan-kawan yang saya kenal ni tahajud pun tak tinggal dah sekarang ni. Kita kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Tapi kita rasa malu, tapi kita rasa seronok. Alhamdulillah sampai ke satu tahap mereka sudah dapat mengecapi nikmat solat itu dan itu menjadikan mereka terus konsisten untuk solat. Mudah-mudahan kita semua sentiasa tergolong dalam golongan orang yang suka dan juga beri peringatan, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan daripada saudari Zuhara merujuk kepada ayat 84. Di zaman ini terdapat golongan yang mengikut Al-Quran sahaja dan menolak hadis, dan ada satu golongan yang menerima hadis tertentu sahaja tetapi menolak sebahagian yang lain kerana mengikut logik akal semata-mata. Adakah golongan ini juga akan diazab di dalam neraka Allah Ta'ala? Kita mohon pencerahan Ustaz. Ya, dia ada dua golongan dari Nizal kalau kita perhatikan. Pertama, satu golongan yang pegang Quran.
namanya Quraniyun, golongan Quranis. Quranis kan? Satu kumpulan lain pula adalah mereka yang menerima sebahagian hadis dan menolak sebahagian hadis lain berdasarkan kepada logik akal. Baik, kalau kita tolak Quran, kita kalau tolak hadis, ambil Quran sahaja, banyak perkara yang kita takkan faham dalam urusan agama. Allah suruh kita solat, bagaimana nak solat, berapa kali kita kena rukuk, berapa kali kita sujud, Quran tak sebut. Allah suruh kita solat, tetapi waktu-waktu solat itu dijelaskan, disebut secara umum dalam Al-Quran, didetailkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Allah suruh kita tawaf. Ini mereka yang pergi umrah. Saya pernah jumpa orang tolak hadis. Beberapa kali jumpa dengan orang tolak hadis ni. Sembang-sembang, dia kata minggu depan dia nak pergi haji. Dia nak pergi umrah. Oh, saya kata pergi umrah. Pergi umrah dalam Quran ada sebut ke? Dia kata ada. Betul lah. Saya saja nak tengok dia faham tak faham. Memang ada dalam Quran sebut umrah. Tapi umrah betul ada sebut. Haji dan umrah disebut. Tapi tawaf 7 kali ada sebut tak? Tawaf tu nak mula di mana sebut tak? Kalau tak, awak pergi duduk situ. Sampai dekat Mekah. Awak pegang Quran cari macam nak tawaf. Pening nak mencarinya tu. Memang tak jumpa lah. Memang tak jumpa. Jadi Quran itu mesti dicernakan atau difahamkan melalui hadis-hadis Nabi SAW. Contoh juga yang dalam isu potong tangan. Dalam hukum Islam kan, bila mencuri potong tangan. Bila potong tangan, ini nak potong kat mana? Potong kat sini ke? Potong kat sini ke? Potong kat sini? Hadis yang menjelaskan. Sebab itu hadis ini sama ada, hadis ni sifat dia mentakhsiskan yang umum. Mengkhususkan yang umum dalam Al-Quran. Mengkhususkan yang umum dalam Al-Quran. Oleh demikian, menolak hadis adalah satu perkara yang dikategorikan sebagai satu dosa besar. Kalau tolak hadis, berpegang pada Al-Quran. Kalau berpegang pada Al-Quran semata-mata, tolak hadis, kita akan sesat. Kita tak akan jumpa penyelesaian. Dan penyelesaiannya Nabi SAW. Kita pun tahu Nabi Muhammad ni tidak berbicara mengikut hawa nafsu baginda. Cuma yang kita punya confuse ialah, Imam Bukhari 300 tahun selepas Rasulullah wafat baru tulis hadis. Mana boleh? Jadi you fikir pemikiran Bukhari dengan kita sama ke? Zaman itu cara orang hafal hadis dengan zaman kita hafal hadis sama ke? Tak sama. Bagaimana hadis itu kalau kita lihat kepada watak Imam Bukhari dalam menyusun, dalam mengumpul dan menyusun hadis, filtering sistem menganalisa hadis itu sangat ketat. Imam Bukhari akan berkelana, akan cari orang, dan individu-individu yang hafal itu mestilah diklasifikasikan sebagai orang yang boleh menghafal. Jadi banyak kriteria. Jadi kalau kita tolak hadis, kita akan tolak Quran sama-sama. Dan Inizal, ingat betul-betul, mereka yang tolak hadis adalah secara tidak langsung mereka juga tolak Al-Quran, sebab yang suruh terima hadis Al-Quran. Betul tak? Kalau saya tolak hadis, saya tolak Al-Quran. Bermakna proses untuk kita menerima interaksi itu adalah tidak tepat sebenarnya. Perlu untuk kita terima dua-duanya sekali. Baiklah penonton, Ustaz, boleh Ustaz kita nak raikan pemanggil kita? Saya ada sikit lagi saya nak sebut mengenai hadis yang tak logik tadi. Hadis yang tidak logik. Hadis yang tidak logik, dia kata dia akan tinggalkan. Memang ada kumpulan tu. Kumpulan yang dirasa hadis tu tak logik, ditinggalkan. Sama juga kita dalam bulan Rejab ni, kita sedang Isra Mi'raj. Banyak hadis-hadis ahad yang cerita mengenai Isra Mi'raj. Isu kubur pun hadis-hadis ahad. Bagi dia, ada beberapa hadis yang tak logik pada akal dia, tapi logik pada riwayat. Pada riwayat. Contoh Nabi Musa alaihi salam dalam berpakaian Bani Israel apa semua, tiba Nabi Musa lari daripada tempat mandi. Dia kata nak tengok Nabi Musa ni sopak ke, ada sopak tak sopak pada badan. So macam mana riwayat ni tak masuk akal? Tak masuk akal pada engkau sebab zaman itu bukan zaman engkau duduk. Dan zaman itu memang itulah cara kehidupan mereka dan watak mereka dan cara orang nak lihat. Jadi tak sama. Tak boleh kita nak sipirkan zaman itu dengan zaman sekarang. Saya ambil contoh dah Inizal. Sikit je. Saya rasa ni pun sangat penting. Semua penting. Tapi yang ni penting. Contohnya, hadis berkaitan dengan lalat. Hadis, lalat. Bila lalat masuk dalam air, tengok macam mana orang tolak hadis. Hadis yang Sahih Bukhari, hadis Sahih. Bila lalat masuk dalam air, Nabi kata tenggelamkan lalat tu. Sebab sebelah sayap dia ada penawar, sebelah sayap dia ada racun. Nabi kata kalau masuk lalat dalam fi ina ahadikum falyaghmis. Maksud Nabi suruh tekan. Lepas tu tolak dia masuk, lemaskan dia sampai habis. Lepas tu buang, minumlah air tu. Orang kata mana boleh, hadis ni tak logik. Hadis ni mana boleh, lalat ni kotor lah, apalah.
Tak boleh terima. Kenapa tak boleh terima? Sebab dia akan bawa penyakit. Okey, tunjuk dengan saya orang minum air yang lalat masuk dalamnya, minum air itu kemudian dia sakit. Dia dalam sains ni, you nak batalkan satu teori, you kena datang teori lain. Betul tak? We need another evidence. Yes. Maksudnya kalau you nak kata yang ni minum air lalat air yang ada lalat dalamnya, kalau diminum ramai yang sakit, ramai yang masuk ward, kena penyakit, ada jangkitan. Okey, kita tarik handbrake. Kita kena analisa balik. Tapi kalau setakat ini tak ada pun. Tapi itu adalah pilihan Da'i Nizal. You nak minum, tak nak minum pun tak apa. Nak minum, saya rasa saya tak nak minum, tak apa. Tapi menolak hadis itu adalah satu jenayah yang bagi saya tidak tepat dan perlu kepada pengajian lagi. Tak semua benda boleh digunakan kepada akal. Akal kita ni terhad. Hebat sangat akal manusia ni. Hebat sangat, mudah-mudahan. Itulah nak kata hebat tak hebat, perlunya kepada lebih lagi pengajaran dan tengok Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, kita membuka ruang pemikiran yang lain insya-Allah. Baiklah penonton, kita nak raikan pemanggil kita nak ambil satu soalan dari pemanggil kita. Assalamualaikum Tuan Haji Tukinon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Alfi dan Da'i Nizal. Haji Tukinonnya dah cakap tadi. Baik, persoalannya Datuk dan Nizal, ayat yang ke akhir lah, ayat yang 84 tu. Jadi saya nak minta sedikit penjelasan daripada Datuk dan Nizal. Bila orang-orang kafir yang tak nak mendengar perintah ataupun apa arahan daripada Allah, dia bila melihat azab dan apa, dia kata aku beriman. Aku beriman. Jadi dia kata beriman. Maknanya iman tu iman olok-olok ke iman macam mana? Tapi bila maknanya kalau patutnya belum azab pun dah kata beriman, kan bagus. Buat apa bila dah azab seksa dah banyak baru dikata nak beriman. Dan aku bukan daripada golongan orang-orang yang musyrik, orang yang engkar perintah kamu. Jadi mintalah penjelasan daripada Ustaz. Kenapa begini? Itu saja soalannya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Tukinon, pemanggil kita yang setia Ustaz. Bagus soalannya, sangat berkualiti. Penonton nak tahu apakah jawapannya, apakah reaksi, kenapa mereka menjadi sedemikian rupa. Ustaz, kita tahan dulu jawapannya. Kita ada siaran tambahan 30 minit di TV9. Penonton terus kekal setia bersama dengan kami. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Penonton, selamat datang, selamat kembali, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada anda yang mungkin melihat Tanyalah Ustaz di kaca TV ataupun yang melihat kita di ruangan Facebook anda. Saya ulang, hari ini kita dalam proses pengajian tafsir dan taranum surah Al-Mu'min ataupun nama lainnya adalah surah Ghafir. Kita mengkaji ayat 84 dan juga ayat 85. Dan seperti biasa, kita nak teruskan kepada perbincangan kita Ustaz. Soalan Tuan Haji Tukinon tadi, kebiasaannya kita dengar perihal berkaitan dengan azab dan sebagainya, tetapi masih lagi tak melaksanakan ketaatan. Kita mohon jawapan Ustaz, insya-Allah. Ya, terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon. Kita simpan jawapan tu sampai pukul 8 dah lama peram ni. Ya, di TV9. Apapun, terima kasih kepada para penonton yang saya kasih sekalian, terutamanya berkaitan dengan soalan yang ditanya oleh Tuan Haji Tukinon, kenapa manusia nak tunggu benda tu berlaku baru nak beriman, sedangkan diberitahu. Sebab itu kita sebut bahawa iman ini ma waqara fil qalb, apa yang menjejak dalam hati perut manusia, apa yang diungkapkan oleh lisan dan apa yang jejak dalam hati perut dan apa yang dilaksanakan oleh anggota tubuh badan manusia. Itu gambaran keimanan seseorang seperti mana yang ditakrifkan oleh para ulama termasuk dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i. Al-iman iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wal amal bil jawarih. Tapi kalau ada di antara kita yang hanya mendengar saja Da'i Nizal tetapi tidak ada sebarang respon,
Secara respon maksudnya dia tidak ada apa-apa respon yang disusuli dengan dalam bentuk tindak balas dalam kehidupan dia. Dan semua kita tahu bahawa Al-Quran ini mustahil Tuhan membicarakan satu perkara yang tidak dapat, tidak manusia kena percaya apa saja yang Tuhan bicarakan dalam Al-Quran. Termasuklah keadaan hari kiamat, termasuklah azab-azab yang ditimpakan. Dan kita pun bila ada peluang, kita pergi ke tempat-tempat untuk tempat-tempat tertentu untuk melihat kesan peninggalan sejarah. Itu kan namanya sejarah. Dan sejarah itu sebagainya ada dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan. Allah kekalkan cerita ini sebagai satu pengajaran. Semua kita tahu Firaun itu pernah hebat satu ketika dahulu. Firaun dia memang gagah dengan segala macam kuasa dia ada sampai mengangkat diri dia jadi Tuhan. Tapi mana pergi Firaun sekarang? Mana kerajaan Firaun? Mana legasi pemerintahan Firaun? Semua itu sudah tidak ada. Itu sebahagian daripada gambaran bahawa mereka yang pernah engkar sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ini tak perlu tunggu nampak depan mata baru nak beriman. Nak tunggu benda tu berlaku baru nak beriman. Dia sama juga orang yang bekerja di kedai yang ada CCTV dan di kedai yang tak ada CCTV. Ada beza tu? Ada beza. Yang ada CCTV nampak tekun dia lain. Yang tak ada CCTV mungkin juga ada yang tekun, mungkin juga ada yang tak tekun. Yang tekun juga walaupun tak ada CCTV, itulah dia punya komitmen. Maksudnya kesungguhan, ketulusan hati dia, kejernihan jiwa dia. Bila dia nak cari rezeki mesti tidak boleh menipu. Tapi kalau ada orang nak tunggu ada CCTV baru nak patuh, baru nak jaga hukum makam di tempat kerja. Jadi kalau begitu, kalau Tuhan datang depan mata, kalau Tuhan hadir depan mata manusia, baru manusia nak berubah. Baru manusia nak bertukar. Tapi itu adalah satu yang mustahil bagi manusia dan tidak mustahil bagi Allah. Tapi dari sudut hukum alamnya, hukum adatnya, mustahil lah benda tu nak berlaku. Kalau macam tu, senanglah semua orang beriman. Semua orang masuk syurga. Masuk syurga. Masya Allah. Baik, itu di antara jawapan kita kepada Tuan Haji Tokinur. Mudah-mudahan menjawab jawapan, mudah-mudahan menjawab persoalan yang telah diberikan. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan Kak Ju Zabidi. Soalannya adalah, merujuk kepada ayat 85. Semasa manusia lahir ke dunia, satu benda pun mereka tidak tahu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan pendengaran, penglihatan dan juga akal untuk mereka bersyukur kepada Allah Taala. Namun mereka kufur dan syirik kepada Allah. Adakah pemberian itu akan ditanya kelak bagaimana ia digunakan? Macam mana Ustaz? Kita mohon jawapan. Terima kasih kepada Kak Zu di atas soalan tadi. Betul. Huwallazi ja'ala lakum, Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bagi manusia masa manusia diciptakan, Allah jadikan as-sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan mata, Allah jadikan hati perut. Jadi Allah beritahu berulang kali, kamu dijadikan dalam perut ibu dalam keadaan kamu berperingkat-peringkat yang kamu lalui, dari peringkat 1 sampai peringkat 2, peringkat 3. Bagaimana manusia ada proses ciptaan Tuhan, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberi segala macam panca indera sebagai tanda kekuasaan Tuhan dalam menyempurnakan ciptaan manusia. Sempurnalah kita. Sempurnalah bagi ciptaan yang namanya manusia. Tapi dalam keadaan yang sama, manusia dia tak menggunakan panca indera ini untuk mengenal Tuhan. Itu yang kita sebut lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Tuhan sebut nanti kelak dalam neraka jahanam itu ramai penghuninya dari kalangan jin dan manusia. Punca sebab adalah mereka ada akal tapi mereka tidak fikir dengannya. Walahum qulubun la ya'qiluna biha. Ada akal, ada hatilah. Hati tapi tidak mereka gunakan untuk mengenal Tuhan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dia nampak macam ada telinga tapi tak guna telinga itu untuk mendengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada penglihatan tapi mata itu tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. So semua panca indera ini sudah diarahkan kepada perkara yang selain daripada dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil untuk dapat lihat kebesaran
kebesaran Tuhan. Pernah tak kita duduk tengok bagaimana air hujan turun? Pernah tak kita duduk di tepi sungai tengok macam mana air sungai mengalir? Lihat tak bagaimana bulan dan bintang itu terbit? Lihat tak bagaimana siang berlaku, malam berlaku? Betul. Semua ini kalau kita duduk sejenak kita fikir lebih baik daripada solat sunat. Cantik jawapan daripada Ustaz membuatkan saya yakin ya, jawapan daripada Ustaz ni bukan saja membuatkan saya, bahkan penonton sendiri berfikir, melihat, jangan hanya sekadar melihat tetapi berfikir di sebalik itu, berfikir dengan lebih mendalam tentang penciptanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang berfikir. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya, saudari Nur Dahlia Biru. Soalannya adalah, adakah sunnatullah pada ayat ini membawa maksud peraturan-peraturan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang perlu kita ikuti dan jadikan sebagai panduan dalam menjalani kehidupan? Kita mohon pencerahan Ustaz, silakan. Ya, terima kasih kepada Nur Dahlia Biru atas soalan sebentar tadi berkaitan dengan ayat 85. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maksudnya, sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak memberi manfaat kepada iman mereka apabila mereka melihat kiamat. La yaku yanfa'uhum imanuhum, kepercayaan apakah pada hari tersebut sehingga mereka lihat azab Allah baru nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah beritahu sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Inilah satu ketetapan. Sunnatullah ini adalah undang-undang Tuhan. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala ke atas alam ini. Jadi sunnah Allah tidak pernah pun mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menetapkan satu ketetapan, itulah sunnatullah. Sunnatullah dalam hidup saya, sunnatullah pada hidup saya lahir, saya akan membesar dan saya akan mati. Itu sunnah. Sunnatullah dalam ciptaan. Bumi ini dijadikan nanti sampai satu masa dia akan tua dan dia akan hancur. Itu sunnah Allah. Sunnatullah. Bulan dan bintang kita lihat sekarang kita dapati di langit, nanti akan bertaburan, akan hilang cahaya dia. Itu sunnatullah. Jadi ketetapan Allah. Bila Allah menetapkan sesuatu ketetapan, la tabdila li khalqillah. Allah beritahu tidak ada sebarang tukar ganti terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia kena beriman. Sunnatullah seperti mana disebut oleh Imam Tabari, yakni beliau sebut ay amanna bihi wa kafarna bil authan allati asyraknahum fil ibadah. Sunnatullah azza wa jalla fil kuffari annahum la yanfa'uhum al iman idza ra'au al azab. Itulah disebut sebagai bagaimana kumpulan kufar ini yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala asalnya bila melihat keadaan kiamat, mereka kata mereka kufur pula kepada al-authan, apa-apa yang mereka sembah. Termasuklah idol-idol. Apa saja mereka sembah selain Allah, mereka kata kami kufur pada hari ini. Kami kembali beriman kepada Engkau. Maksudnya kami beriman kepada Engkau semata-mata wahai Tuhan. Allah Taala beritahu, sunnah aku adalah ketetapan ke atas kalian untuk kalian dimusnahkan. Walaupun kalian mengungkapkan taubat, walaupun kalian mengungkapkan kembali kepada aku, tetapi itu adalah sunnah Allah yang tidak boleh ditukar pada saat dan ketika itu. Tidak sama sekali. Sementara peluang masih ada, ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita kembali merujuk pada Allah Ta'ala. Baik, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya, Tuan Baharudin Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Da'i dan juga Ustaz Ravi. Okey, pagi ni memang tajuk yang sesuai lah untuk kita manusia ni, Ustaz dan Da'i. Macam Ustaz cakap tadilah, ada golongan yang tolak hadis. Okay? Jadi pada saya, Ustaz, ada yang bulat-bulat tolak pendapat kita ni, Ustaz. Sebab apa? Pada dia orang yang penting sekali pendapatan. Jadi dia orang di dunia ni telah diduga ada kala di bawah, ada kala di atas. Jadi apabila dia orang dah duga tu, dia orang dah dapatlah apa yang Allah telah berikan pada dia orang. Sehingga kan dia orang tahu yang soalan kubur ni dah bocor dan juga apa yang akan berlaku di akhirat.
Jadi dia orang masih lagi dengan keadaan yang saya cakap tadi. Jadi nak tanya dengan Ustaz, bagaimana kita nak atasi ataupun kita nak hadapi golongan-golongan seperti ini yang seolah-olah saya rasa dia orang ni dah di atas, dah tak boleh lagi nak kita nak bagi nasihat ke apa Ustaz kan. Dan itulah soalan saya, dan mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan sikitlah InsyaAllah untuk kita pagi ni untuk mendapatkan nasihat untuk keimanan kita Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon pencerahan daripada Ustaz insyaAllah. Ya, terima kasih kepada Encik Baharudin Kasim di atas soalan tadi. Saya faham soalan tu. Maksudnya kalau orang tu orang biasa-biasa macam kita ni, senang kita nak berbincang, nak ajak. Tapi bila orang tu sudah jadi orang yang berpengaruh dan orang yang sudah duduk di atas, jadi sukar untuk kita ajak berunding. Ataupun mereka ini telah pun mendapat tempat di pada tahap-tahap tertentu. Sukar untuk kita mengconvincekan mereka sebab kita dilihat tak selevel. Betul Da'i Nizal, saya setuju dengan Encik Baharudin. Dia akan kita hadapi satu cabaran bila kita nak bercakap dengan orang melihat kita ni tak equal dengan mereka. Maksud kita ni tak setaraf untuk dia nak berdiskus. Dia melihat bahawa kefahaman kita terhadap hadis adalah kefahaman yang agak terkebelakang, dengan izin, kefahaman yang kolot. Dia lihat kita ni macam very konservatif dan juga tidak memahami teks hadis itu ataupun tidak memahami kewujudan hadis itu dari kerangka yang mereka lihat. Dia frame dia tak sama kan? Frame untuk orang ahlul hadis dan frame yang dibina oleh golongan yang anti hadis tak sama. Dia tak sama. Neraca melihat the school of thought yang berbeza. Sekolah pemikiran sekolah yang berbeza. Kalau ahli sunnah wal jamaah dalam melalui pengajian hadis, kita lihat daripada susur galur daripada zaman Nabi SAW sampailah hadis sampai kepada kita. Sehingga hadis selamat sampai kepada kita. Dan menolak hadis ini saya sebut adalah menolak sebagian Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak membicarakan satu perkara melainkan yang demikian itu adalah sumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi similarity Al-Quran yang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis-hadis Nabi SAW, dia mesti selari dengan ilmu Islam, dengan disiplin ilmu itu sendiri. Saya tak boleh nak digest golongan yang menolak hadis ini semata-mata kerana melihat kepada tempoh masa sahaja. Dia tak boleh terima. Okeylah Ustaz, Quran ni Rasulullah wafat kita terus kumpul. Hadis ni 300 tahun dah lepas tu baru kumpul. Tak apa masalah. Orang boleh hafal hadis. Sebab orang Arab memang terkenal dengan kekuatan menghafal hadis. Kekuatan menghafal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ilmu ini dipelihara. Saya lagi unik kan, saya nak kongsi sikit. Saya pergi ke Oxford, University Oxford. Saya visit Profesor Dr. Akram An-Nadawi. Dr. Akram An-Nadawi ni daripada Darun Nadwa lah. Dia ulama', dia orang besar dalam, Masya Allah, banyak kajian-kajian dia buat dalam bidang hadis. Buku yang beliau telah hasilkan hampir 30 jilid yang berjudul Al-Muhaddithat Minan Nisa. Perawi-perawi dari kalangan wanita. Ada 30 jilid. Beliau punya dapatan awal oleh Profesor Akram An-Nadawi, kalau ada 10 hadis, Da'i Nizal, kalau ada 10 hadis, 3 hadis daripada perempuan. Kalau ada 10 hadis, 3 hadis tu beliau kata daripada perempuan. Kalau ada 1,000 hadis, 300 hadis daripada perempuan. Daripada perempuan maksudnya daripada sanad yang ada kaitan dengan sahabiat. Ini juga sekaligus mengangkat martabat wanita dan juga menafikan bahawa Islam mendiskriminasi wanita. Tidak sama sekali sebenarnya. Masya Allah penonton. Satu kajian, satu info yang sangat baik. Tambahan kepada kita semua, tidak sama sekali. Hatta dalam proses belajar Ustaz ya. Baik, satu informasi yang sangat bagus daripada Ustaz untuk anda semua penonton. Jom kita top up ilmu, kita tambah ilmu. Mudah-mudahan naik kualiti kita di sisi Allah Ta'ala. Hadamkan ilmu, tawakuf kembali selepas ini.
Penonton tanyalah Ustaz, kita sekarang dalam keadaan semakin menghampiri puncak terakhir surah Ghafir. Perbincangan kita ayat 84 dan juga 85. Kita raikan pemanggil kita yang terakhir untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Siti Rohani Mursyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz Datuk Farid Rawi dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Siti Rohani Mursyid daripada Banting. Saya ingin bertanya, ini bab beriman ni lah. Saya sering mendengar selalu, terdengarlah satu keluarga nak keluar, misalnya nak buat rombongan keluar, bercuti. Satu orang anak yang tak nak ikut. Dia nak duduk rumah tak nak ikut, dia tak nak ikut. Jadi yang pergi, dia ditinggalkanlah. Dia yang pergi rombongan tu aksiden, meninggallah semua. Jadi yang tertinggal tu mengatakan begini, Alhamdulillah, nasib baik saya tak ikut. Kalau saya ikut tentu saya dah mati. Adakah ini kurang beriman atau tidak beriman ke Ustaz? Sebab dia tak percaya qada dan qadar. Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon jawapan Ustaz insya-Allah. Ya, terima kasih kepada Puan Siti Rohani. Kalau tengok pada apa yang disebut oleh anak yang tak ikut atau keluarga seorang tak ikut. Dia orang pergi rombongan, seorang anak tak nak ikut. Anak tak nak ikut. Rombongan yang pergi itu aksiden semua meninggal, dia tak ikut. Bila tak ikut, dia kata alhamdulillah aku tak ikut. Kalau aku ikut aku mati sekali. Kalau tengok pada sepintas selalu ayat tu tak salah pun. Tak salah betul lah, kalau dia ikut dia akan mati sekali. Tapi dari satu sudut yang lain, apa yang perlu dilihat ialah yang meninggal itu adalah takdir, yang tak meninggal itu adalah takdir. Kedua-duanya takdir. Di situ ketetapan Tuhan, yang ini juga ketetapan Tuhan. Yang menggerakkan hati mereka semua pergi Tuhan, yang menggekalkan dia tak pergi adalah takdir Tuhan. Maksudnya Allah nak melanjutkan lagi usia si fulan atau si fulanah ini dengan tidak ikut rombongan dan duduk di rumah supaya umur panjang. Yang tadi pergi itu mereka meninggal dalam perjalanan. Itulah takdir mereka. Sama juga Da'i Nizal, ada orang dapat, ada orang tak dapat. Satu pemberian. Yang dapat dia kata alhamdulillah aku dapat rezeki, yang tak dapat tu tak dapat rezeki. Salah tu. Yang dapat itulah rezeki dia, yang tak dapat itulah rezeki dia. Dua-dua rezeki. Jarang saya dengar yang kedua sebenarnya. Ya. Jangan dikomparekan yang dapat itu saja rezeki, yang tak dapat tak rezeki. Yang dapat itu rezeki dia, yang tak dapat itulah rezeki dia. Jadi pembahagian Tuhan ini sangat adil. Masya-Allah. Sebab itu manusia harus lihat syukur itu dari sudut pandang keimanan. Yang sudah pergi itu adalah takdir mereka. Yang kita masih hidup lagi, kita ada takdir yang lain. Mereka dah habis full stop dah. Sekarang mereka sudah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan diampuni dosa. Mereka berada di tempat bersama para solehin dan solehah dalam barzakh, di alam barzakh. Yang kita masih hidup lagi, kita tak tahu lagi apa nasib kita. So kita kena insaf, jadi kita kena baiki balik, kita kena betulkan niat dan kita kena perbaiki mutu kehidupan kita supaya kita meninggal, usia yang dikekalkan oleh Allah, kita panjang umur. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya kamu ini ataupun orang yang paling baik di antara kalian, Tuhan lanjutkan usia dan baikkan amalan. Mudah-mudahan dengan umur yang panjang ni penonton, kita penuhi dengan amalan. Itu adalah kata kunci kita untuk soalan tadi. Mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak berganjak pada pengajaran surah Ghafir. Kita kemuncak pada hari ini. Kita mohon nafas Ustaz untuk berikan insya-Allah. Ya, terima kasih kepada Da'i Nizal dan juga kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Surah Ghafir ini dinamakan sebagai surah Al-Mu'min. Bila kata surah ini dinamakan juga Al-Mu'min, sekaligus Allah menggambarkan bahawa surah ini ada indikator dia. Ada individu yang sangat hebat dalam surah ini, iaitu seorang lelaki yang yaktumu imanahu, yang sembunyikan iman dia. Itu satu. Sebagai satu penghormatan nak mengangkat sosok ini, Allah namakan surah ini dengan surah Al-Mu'min. Mukmin itu lelaki tadilah yang beriman. Begitulah kita sebagai seorang Muslim. Dikala kita hidup dalam berjuta manusia, dalam berbilion manusia, kalau kita ada nilai tambah yang namanya iman, Tuhan akan angkat kita sampai ke langit. Tuhan akan angkat kita melepasi 7 lapisan langit.
Maksudnya keagungan yang dilihat oleh Tuhan pada individu adalah sejauh mana keimanan dia. Sama ada iman itu dia perlihatkan ataupun iman itu disembunyikan. Disembunyikan tanpa menyalahkan environment, tanpa menyalahkan persekitaran. Hari ini kita lewat solat sebab kita kata kita sibuk. Hari ini kita tak baca Quran sebab kita kata kita sibuk. Hari ini kita tak sempat nak bersedekah, kita kata kita tak sempat, takut tak cukup. Jadi dalam environment yang kesibukan dan juga segala macam hiruk pikuk ada ni, kita jadi macam jauh dengan Tuhan. Macam-macam alasan yang kita beri, tak seperti lelaki yang mukmin tadi. Dan dalam surah ini juga ada satu kalimah yang sangat trigger, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan. Dengan Allah Subhanahu wa taala sebut ghafiri dzambi wa qabili taubi syadidil iqabi dzit taul. Allah beritahu dalam surah ini bahawa Allah yang mengampunkan dosa dan yang menerima taubat yang berat azabnya, taubat daripada berat azab yang melimpah-limpah kurnianya. Dzit taul. Taul ini asal perkataan tawil. Tala yatul tawil. Jadi Tuhan ini dia menggambarkan limpah dia sangat panjang, sangat luas. Itu di antaranya. Yang berikutnya ialah surah ini syarat dengan cerita mengenai kiamat. Surah ini syarat dengan cerita mengenai balasan. Surah ini juga ada sebut mengenai Nabi Yusuf sedikit. Surah ini juga cerita mengenai mashhad, gambaran suasana kiamat. Surah ini cerita mengenai Fir'aun. Dan surah ini mencerita mengenai apa yang telah berlaku ke atas umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengajaran. Banyak perkara yang boleh kita cedok daripada surah Ghafir. Mudah-mudahan bertambahlah hendaknya iman kita, keyakinan kita, amin, amal soleh kita melalui surah Ghafir dan berjaya mendapat keampunan Allah, mengangkat diri kita sebagai seorang mukmin dan berjaya mendapat limpah kurnia Tuhan yang tiada batasan. Amin, 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 amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik penonton, mudah-mudahan anda semua telah bersedia dengan nota catatan, telah pun siap dan sebagainya. InsyaAllah, jangan lupa esok bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topik kita adalah ibadah amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan moderator kami Da'i Hadari dan juga panel kita Ustaz Jeffrey Abu Bakar. Baik penonton, kita tutup, kita tangguh majlis pengajian ilmu kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah. Baiklah penonton, sekian sahaja untuk siaran kita pagi ini. Saya Da'i Nizal dan juga panel kita. Terima kasih Ustaz, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Sekian daripada kami. Ingat penonton, baca Al-Quran, faham dan juga aplikasi amal, bukan sekadar untuk kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.